akan masih lagi terus setia bersama kami. Setelah kita mendalami bingkisan tadi, kita bawakan anda pula untuk kita mengetahui tentang informasi berkenaan dengan kiblat. Pada sebelum ini, kalau anda pergi ke mana-mana lokasi, terutama sekali di bangunan-bangunan besar, di lapangan terbang sebagai contoh, di R&R, anda boleh lihat mana di surau ada diletakkan pelekat tunjuk kiblat tu. Sebenarnya bukan diletak sesuka hati, tetapi ataupun daripada pihak PLAS sendiri, tapi dipanggil pada mereka yang pakar untuk datang menunjukkan tanda arah kiblat yang betul dengan menggunakan satu alat khas supaya ia tepat dan sahih. Dan kalau anda perasan, sebenarnya saya sendiri tak perasan sebenarnya bila ada kalau kita tengok kiblat tu memang ada sertifikat ataupun satu yang dilekatkan di dinding yang menyatakan disahkan oleh siapa. Jadi sebenarnya mungkin kita tak berapa perasan tentang perkara ini, tapi walau bagaimanapun kita nak mendalami berkenaan dengan Kiblatain, iaitu inovasi baru mengukur arah kiblat, mana hasil inovasi ini telah pun berjaya mengungguli beberapa anugerah termasuk anugerah inovasi pada Expo Inovasi Islam ke-6 2015, mana proses mengukur arah kiblat yang agak rumit pada masa dahulu kini lebih mudah dengan Kiblatain, iaitu hanya perlu menggunakan penanda laser dan tongkat yang disebut sebagai tongkat istiwa. Itu dia. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Jadi kita bersama dengan penciptanya dan juga Ketua Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Melaka, Dr. Kasim Bahali. Ini dia alatnya yang ada di hadapan kita. Katanya difahamkan dulu agak saiznya berbeza daripada sekarang ni. Sejarah idea asal dan membawa kepada tahun ini, perjalanannya boleh kita kongsikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hani dan juga penonton-penonton, selamat pagi Malaysia. Jadi alat ini kita namakan dia Kiblatain. Kiblatain tu bermaksud dua kiblat. Tetapi kita mengambil nama itu sempena dengan dua fungsi, dua kegunaan dalam satu alat. Jadi sebab itu kita namakan dia sebagai Kiblatain. Jadi fungsi dia yang pertama adalah untuk untuk menentukan arah kiblat bagi surau ataupun masjid yang baru nak dibuat di kawasan tanah lapang, di kawasan lot, di kawasan perumahan yang di medan surau. So jadi kita menggunakan alat ni, alat tongkat istiwa. Bagaimana dia berfungsi? Jadi kalau kita lihat di sini, kita di tengahnya kita ada satu nomon ataupun tiang yang menjadi penunjuk, dan kita menggunakan cahaya matahari sebagai penunjuk. Jadi cahaya matahari itu akan menghasilkan satu bayang di atas plate tongkat istiwa ni, dan berdasarkan bayang itu kita boleh menentukan arah kiblat dengan menggunakan azimut matahari. Kemudian daripada azimut matahari itu kita angkat benang ini ke arah azimut kiblat lokasi tersebut. Itu fungsi dia yang pertama. Manakala fungsi yang kedua alat Kiblatain ni adalah untuk kita menentukan arah kiblat seperti yang Hani sebut tadi, dalam bangunan ke, contohnya di R&R, di surau, lapangan terbang ataupun di hotel-hotel terutamanya banyak bilik-bilik. Jadi untuk menentukan arah kiblat dalam bangunan itu atau dalam bilik itu, dalam premis itu, kita menggunakan satu lagi alat, iaitu alat yang kedua, iaitu alat laser ni. Dan kita letakkan dia di atas plate tongkat istiwa tadi. Jadi dengan mengetahui azimut kiblat, kita boleh memutarkan alat laser ini supaya dia menghala ke arah utara. Jadi saya ambil contoh dalam studio kita ni, di mana arah utara dia. So jadi ini adalah arah utara studio ni. Saya dah halakan kompas ini ke arah utara. Kemudian dengan memutarkan ataupun menghidupkan laser ini, dan dengan kita menekankan satu butang, maka dia akan menghasilkan sinar laser. Anda boleh nampak tak dekat dinding ada sinar laser? So jadi di belakang kita. Sinar laser ini sebenarnya dia menunjukkan arah kiblat untuk dalam studio ini. Jadi maknanya dengan itu kerja ni menjadi lebih mudah, dan kita dapat menentukan arah kiblat dalam bangunan. Jadi dengan lebih pantas, dengan lebih mudah dan juga dengan lebih ringkas. Maka itu adalah arah kiblat. Ya, ini adalah arah kiblat. Berdasarkan azimuth yang kita hitung dengan menggunakan alat penunjuk laser ni, kita dapat menentukan dia punya kiblat. So jadi ini
adalah merupakan arah kiblat bagi studio ni. Okey, cukup menarik sebab kalau diikutkan ia digunakan secara profesional, maknanya macam kita golongan marahan ini kita banyak menggunakan aplikasi di apa ni telefon Android yang kita miliki. Kita ni sebagai marahan kita hanya menggunakan aplikasi di laman ataupun di Facebook ataupun di telefon kita saja, semata-mata telefon Android. Dia boleh kita guna pakai, tapi dalam masa yang sama juga kita jangan pernah rasa was-was lah apabila kita berada di bangunan-bangunan besar, di hotel dan sebagainya kerana menunjukkan arah kiblat yang tepat. Kalau dilihat daripada komponen-komponen yang ada kat sini, ada pelbagai. Saya tengok ada kompasnya, ada dengan tongkatnya. Boleh kita kongsi juga, Doktor, berkenaan dengan apa yang ada dalam satu alat ini? Okey. Komponen-komponen yang ada dalam kiblatain ini, okey. Yang pertama ialah dia punya tripod untuk menyokong keseluruhan komponen. Kemudian di atasnya ialah plate tongkat istiwa yang tadi kita tengok. Kemudian di atas plate tongkat istiwa tu dia ada satu batang gnomon di tengah yang menjadi petunjuk kepada bayang matahari. Kemudian ialah alat laser yang menghasilkan sinar laser secara menegak. Dan cahaya laser itu berwarna merah. Kemudian di atas alat laser ini terdapat piring ataupun plate azimut kiblat. Dan di atas azimut kiblat ni kita letakkan kompas untuk menunjukkan arah utara magnet. So jadi itulah komponen-komponen yang terdapat dalam alat ini, dan alat ini boleh dioperasikan dengan hanya menggunakan bateri biasa saja. So jadi untuk kita menghasilkan sinar laser tadi, kita tidak perlukan bekalan kuasa yang besar, cuma dengan menggunakan bateri saja. Dan lasernya terpancar di dinding sana. Kalau anda boleh nampak di belakang kami ada laser yang satu line warna merah yang ada di belakang kami. Dan ini merupakan satu sedutan yang dibawakan dalam rakaman pada baru-baru ini difahamkan. Baru ini. Ya, boleh kita kongsikan, Doktor, pengalaman ni? Okey, ini kita nak menunjukkan bagaimanakah alat kiblatain ini beroperasi. Jadi kita gunakan dia di kawasan lapang. Contohnya kalau kita nak bina sebuah bangunan surau ataupun masjid di kawasan lapang, so jadi kita letakkan dia di kawasan lapang di mana terdapat cahaya matahari. Manakala yang ini adalah untuk kita menandakan arah kiblat dalam bangunan pula. Jadi kalau kita lihat kat situ kita nampak cahaya laser yang terhasil kat situ, dan kita akan gerakkan cahaya laser itu ke mana arah kiblat yang sebenarnya. Jadi berpandukan kepada cahaya laser yang dihasilkan itu, kita dapat tandakan atau lekatkan penanda arah kiblat. Okey. Baik, Doktor, mungkin ada permintaan yang di kalangan individu, terutama sekali mereka yang selalunya kita tahu ada keluarga yang sedang, dia ada mempunyai rumah yang besar, bilik yang banyak. Jadi kalau dia buat permintaan, macam boleh tak, macam kalau mereka nak panggil, nak buat. Tugas menentukan arah kiblat ini adalah di bawah kuasa Jabatan Mufti negeri-negeri lah, dan bagi kami di Melaka, kepada mana-mana pihak yang untuk mendapatkan pengesahan atau penentuan arah kiblat ini adalah berhubung dengan Jabatan Mufti Negeri Melaka, di mana di bawah Jabatan Mufti Melaka itu dia ada bahagian falak syar'i, dan bahagian falak syar'i akan membantu pemohon-pemohon ataupun pemilik bangunan untuk menentukan arah kiblat ataupun mengesahkan arah kiblat. Okey, maknanya tidak boleh panggil terus, tapi kena melalui Jabatan Agama Islam Negeri. Jabatan Mufti. Mufti Negeri. Jabatan Mufti Negeri. Baik, jadi itu dia caranya. Tidak boleh pergi terus pergi doktor, jumpa doktor, boleh tak pergi rumah saya, tak boleh sini tu, tapi kena pergi terus pergi Jabatan Mufti Negeri untuk dapatkan permohonan untuk mendapatkan arah kiblat yang betul di bangunan-bangunan anda sebagai contoh. Jadi kita ucapkan banyak terima kasih kepada doktor. Diharapkan ada banyak lagi inovasi selepas ini. Mana tahu dalam saiznya sebelum ni besar, semakin mengecil, dan selepas ni lagi mudah nak dibawa ke mana. Lagi tambah kecil lagi, inovasi lagi selepas ini, dan mendapat anugerah-anugerah inovasi lagi selepas ini. Terima kasih sekali lagi Dr. Kasim Bahali, pencipta kiblatain ini, dan juga Ketua Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Melaka bersama dengan kita pada waktu ini.